Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tajuk Syariah Criminal Offence Act Federal Territory 1997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Fitri binti Yahya. Nombor metrik 17-F18F2078. Saya akan menerangkan tiga daripada the function of law and regulation in food service industry. Yang pertama, the function of law and regulation in food service industry adalah untuk melindungi kesihatan awam daripada kesan buruk makanan yang tidak sihat. Yang kedua, untuk menyampaikan maklumat kepada pengguna seperti keperluan pelabelan. Dan yang ketiga ialah melindungi dari penipuan untuk memastikan pembeli menerima apa yang dipercayai pembeli dengan barang yang mereka beli. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada presenter yang kedua, Nur Syahira Hairudin, untuk meneruskan poin yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Hairudin, nombor metrik F2066. Saya akan membentangkan fungsi undang-undang dan peraturan dalam industri makanan pada poin nombor 4, 5 dan juga 6. Pada poin nombor 4, fungsinya adalah untuk meyakinkan amalan perdagangan yang adil untuk mengelakkan penjual tidak memberi gambaran yang salah tentang apa yang mereka jual dan dari kekeliruan pengguna mengenai kualiti produk. Poin yang kelima, untuk melindungi alam sekitar dengan menyedari bahawa sistem pengeluaran makanan mempengaruhi kualiti udara dan juga air. Akhir sekali, untuk melindungi pengguna dari kekeliruan sesuatu terhadap sistem makanan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmadini bin Suhaimi, kelas metrik number F2068. Saya akan menerangkan tentang the implementation of food law and regulation in food service industry, iaitu pelaksanaan undang-undang dan peraturan di industri makanan. Undang-undang Keselamatan dan Kualiti Makanan dan peraturan pelaksanaan untuk memperkuatkan sistem pengawasan dan pengawasan sesuai dengan hukum internasional dan praktis yang terbaik. Poin yang pertama, mengharmonikan kerangka undang-undang nasional dengan piawaian, panduan dan teks berkaitan Kodeks Alimentarius yang menjadi penanda aras keselamatan dan kualiti makanan di peringkat antarabangsa. Poin yang kedua, mempromosikan penerapan pendekatan analisis risiko untuk meningkatkan sistem kawalan makanan. Yang ketiga, mendukung negara dalam usaha mereka mengembangkan sistem pengendalian makanan berdasarkan sains dan bukti yang melindungi kesihatan pengguna dengan memfasilitasi akses ke pasar dan perdagangan makanan dan mencegah darurat keselamatan makanan. Poin yang keempat, membangun kemampuan nasional dan memfasilitasi perfahaman mengenai undang-undang keselamatan makanan antarabangsa di kalangan pihak berkepentingan nasional melalui kerja langsung dengan peguam dan pegawai nasional. Poin yang terakhir, membangunkan alat dan panduan yang berkaitan dengan pelbagai aspek teknikal dan pengurusan kawalan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sazwan Mirosi, F2034. Okey, hari ini saya akan membentangkan importance of law and regulation in food service industry. Baiklah, antara kepentingan-kepentingan ialah seperti menjaga keselamatan makanan sepanjang rantai bekalan dalam perdagangan dan antarabangsa dan domestik. Ia penting untuk menguasai peraturan agar pembeli tetap selamat dan kesihatan pengguna dilindungi. Selain itu, menjaga pengeluaran kualiti produk bahan makanan mengikut piawaian yang betul. Dan selain itu, seperti penyelewenghan, seperti penipuan, penyamaran, pencemaran, disengajakan dan lain-lain
hendaklah diberi hukuman berdasarkan undang-undang. Okey, yang akhir sekali ialah untuk pengeluaran industri makanan tidak melakukan kesalahan yang sama atau bermaksud berulang kali. Baiklah, kenapa perlunya undang-undang dalam industri? Okey, untuk mengelakkan berlakunya masalah seperti berikut. Haram menjadi halal, logo dibuat main, dan paling terkesan ialah tak sedar menjadi darah daging kita. Oleh itu, pentingnya wujudnya undang-undang dalam industri. Yang lebih terkesan ialah kepada umat Islam. Oleh itu, sebab itulah pentingnya peraturan dalam industri. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya pas kepada presentasi seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syukri bin Ma'atari, nombor matrik saya 202. Hari ini saya akan membincangkan tajuk mengenal pasti masyarakat semasa dan menggantikan kepada undang-undang dan peraturan dalam industri makanan. Okey, mengikut masyarakat semasa, banyak berlaku kes logo halal palsu dan berkemungkinan disebabkan pengeluar atau peniaga tidak tahu membezakan logo halal dan tidak ada ilmu pengetahuan yang cukup untuk mengetahui tentang isu-isu yang begini. Hari ini saya akan memberitahu bagaimanakah untuk mengambil sijil halal. Okey, yang pertama, penerbitan sijil halal ini adalah tertakluk kepada panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM atau JAIN. Usahawan yang ingin mendapatkan sijil halal haruslah mematuhi peraturan standard yang telah ditetapkan oleh JAKIM atau JAIN. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan dalam peraturan, proses permohonan sijil halal itu akan terganggu dan dia akan tarik balik disebabkan kesalahan oleh individu itu sendiri. Pensijil halal ini akan diberikan kepada pengeluar produk makanan yang ingin buka gerai di premis makanan. Contohnya ada pusat penyembelihan, ingin buka restoran ataupun dapur hotel. Semuanya dikategorikan sebagai premis makanan. Poin nombor 3 adalah penggunaan pengakuan halal dan logo halal harus dipatuhi dan segala penyalahgunaan dan penyelewengan boleh diadili berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan halal seperti Perintah Perihal Dagangan Penggunaan Istilah Halal 1975 dan Akta Perihal Dagangan 1972. Poin nombor 4 adalah industri pengeksportan perlu mematuhi syarat negara pengimport dan pembeli. Tetapi negara pengimport mempunyai standard dan pendekatan peraturan yang berbeza. Selain itu, peraturan makanan sentiasa berubah. Pelbagai tahap peraturan yang dihadapi komitmen terhadap keselamatan makanan tidak sepenuhnya menjadi bahagian daripada budaya operasi banyak makanan. Akhir sekali, isu yang kita boleh kaitkan dengan akta makanan dalam undang-undang syariah ialah penyalahgunaan logo halal. Mana-mana individu yang menggunakan logo halal secara palsu dan tidak sah oleh JAKIM boleh didenda RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Di bawah adalah contoh logo halal Malaysia dan logo-logo halal yang berada di luar negara. Seterusnya adalah contoh isu penyalahgunaan logo halal. Yang pertama, status Mi Kari Merdeka yang berada di Kedah Ipoh. Status logo halal dan sijil halalnya diragui kerana tidak disahkan oleh JAKIM. Yang seterusnya, 27 tan kurma disita oleh JAKIM kerana logo halalnya palsu. Dan seterusnya adalah contoh produk-produk yang disahkan tidak halal oleh pihak JAKIM. Sekian, terima kasih.